Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Ustaz berharapkan kamu semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Alhamdulillah, kita akan sambung lagi PDPR kita pada minggu ini dengan tajuk yang sama dengan yang sebelum ini, iaitu dalam bidang sirah, iaitu itqan membawa berkah. Apa itu itqan? Kita dah belajar sebelum ini. Itqan itu bermaksud bersungguh-sungguh ataupun tekun dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Dan sifat itqan ini ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan sesuatu pekerjaan ataupun melakukan sesuatu urusan, Nabi akan melakukan dengan bersungguh-sungguh. Nabi akan buat bersungguh-sungguh. Contohnya bila Nabi berdakwah, Nabi sampaikan Islam kepada kita, kepada umat baginda, Nabi akan sampaikan dengan bersungguh-sungguh, bukan bersambil lewa. Jadi kita kena contohi sifat Nabi ini dalam melakukan sesuatu perkara yang baik. Apa sahaja yang baik, maka kita lakukan dengan bersungguh-sungguh, kita lakukan dengan sehabis baik. Lakukan dengan sehabis baik. Baik, jadi hari ini kita akan tengok i'tibar. I'tibar daripada tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersifat itqan dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Okey, muka surat 146. Okey, kita tengok yang pertama. Apa pengajaran ataupun apa iktibar yang dapat kita ambil daripada sifat itqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Yang pertama, apabila diberikan tugasan atau amanah, kita hendaklah melakukannya dengan tekunnya dan bersungguh-sungguh. Kita juga mestilah mempunyai sikap bertanggungjawab. Maksudnya bila kita dibagi tugas ataupun amanah, kita kena buat betul-betul. Jangan sambil lewa, jangan buat cincai-cincai, tak boleh. Kena buat betul-betul. Kita contohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita juga hendaklah menepati masa dan tidak bertangguh. Bertangguh ni apa? Maksudnya dia simpan dulu tugas tu, dibuatlah nanti. Tak boleh. Setiap tugas dan amanah yang diberikan hendaklah dilakukan dengan cara yang terbaik. Maksudnya setiap tugas yang diberikan kepada kita, kita buat dengan cara yang terbaik. Jangan ditangguh-tangguh. Contoh macam kamu, bila cikgu bagi kerja sekolah, kerja rumah, jangan ditangguh-tangguh. Buat sehabis baik. Itu kita nak contohi akhlak Nabi yang bersifat dengan itqan. Yang ketiga, kita juga perlu mencontohi semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu tidak putus asa dan sentiasa bermotivasi serta berfikiran positif. Pengajarannya, kita kena sentiasa bersemangat dan tidak berputus asa dalam melakukan suatu pekerjaan walaupun dia susah, dan sentiasa bermotivasi serta berfikiran positif. Baik begitu. Seterusnya kita tengok muka surat 147. I'tibar daripada tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersifat itqan dalam amalan dalam amalan kita. Yang pertama kita okey. Ini. Yang pertama kita bersifat ikhlas. Ini. Kita bersifat ikhlas. Yang pertama kita kena bersifat ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ikhlas beribadah. Yang kedua, menjauhi perkara yang membatalkan ibadah. Apa contoh perkara yang membatalkan ibadah? Kita riak, ujub dan takabur. Kita rasa kita beribadah ini untuk menunjuk-nunjuk, maka ibadah kita tu terbatal, Allah Ta'ala tak terima. Yang seterusnya, banyakkan berzikir. Berzikir ni apa? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Yang seterusnya kita
menjaga pandangan mata. Macam mana kita nak jaga pandangan mata? Hanya melihat kepada perkara-perkara yang baik sahaja. Yang tak baik jangan tengok. Jangan tengok orang tak tutup aurat, jangan tengok perkara-perkara yang kelucahan dan sebagainya, jangan. Jaga pandangan mata. Seterusnya, hindari perkara sia-sia. Banyak perkara kita sia-sia, banyak tidur, buang masa dan sebagainya. Itu semua perkara yang sia-sia. Okey. Jadi di sini kamu faham iktibar yang dapat kita ambil daripada sifat itqan Nabi Muhammad SAW itu, maka kita kena amalkan. Buat apa sahaja, buat secara bersungguh-sungguh. Ini PDPR kali ini pun kita buat dengan bersungguh-sungguh. Baik, cukup sekian dari itu. Kita sambung lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.